Saya nak hilangkan recorder ni. Sekejap. Sekejap. Continue. Okay, hilang mouse. Okay, money matters. So macam mana kita nak guna ilmu ni actually? Bila kita jumpa dengan prospek-prospek di luar sana, kita ni kena jadi seorang ejen yang berilmu. Lebih daripada ejen-ejen yang lain. Barulah prospek tu akan ambil kita, betul tak? Kita kena tunjuklah kita berilmu daripada orang lain. Kalau tidak, kita ni sama je. Tak ada benefit yang ekstra. Takat pergi jumpa share potential habis close. Tidak. Kita kena ada banyak ilmu yang ekstra yang kita boleh share dengan prospek. Barulah kita ni boleh dikatakan macam one stop center. Lain kalau nak tahu apa-apa dia kata kita, Naim, kau tahu tak pasal benda ni? Tahu bang, saya tahu. Benda ni macam ni. Oh, okey. Kita juga boleh educate klien macam mana dari segi dia punya simpanan. Betul tak? Daripada money matter ni macam mana dia nak uruskan duit dia bulan-bulan. Ya, saya nak ajar sikit macam mana educate. Sebab kebanyakan kita bila kita bekerja first gaji kita buat apa? Nanti kita akan tengoklah nanti. Tapi ilmu ni kenapa kita buat special class ni setiap malam adalah untuk menambahkan ilmu kita untuk bila kita jumpa dengan prospek kita ada extra ilmu daripada orang lain untuk senang kita close lagi. Kita boleh educate dia bukan setakat takaful tapi benda-benda lain daily life dia. Alright, kita tengok. Alright, yang pertama. Okay, so setiap bulan bila kita bekerja, bila kita buat bisnes ke apa ke, kita akan dapat gaji, betul tak? Okay, kita akan dapat gaji. So apa yang kita selalu buat bila kita dapat gaji? Benda yang pertama anda buat? Shopping. Bayar hutang. Bayar rental. Bayar bil. Shopping. Bayar rental. Bayar hutang. Komitmen. Bayar. Bayar Apa yang kena bayar. Bayar semua benda yang kena bayar. Laki. PTPTN. Banyak tu. Bayar PTPTN. Bayar itu. Sedekah. Banyak saya dengar bayar je. Bayar takaful. Bayar takaful. Betul. Apa yang you all cakap tu tak salah. Betul tak? Yeah. Gaji, benda yang kita pertama kita bayar kereta kita. Tu, Myvi kuning tu. King tu. Kan? Okay? Benda yang kita perlu bayar adalah hutang kita, debt kita. Betul tak? Bayar dulu lah, dia cakap. Betul. Tengok tu, hutang rumah, hutang kredit card, hutang kereta, hutang AKPK, sampai AKPK dah. Hutang Along, hutang PTPTN. Dah teruk sampai Along pun dah hutang dah. Alright? Okay, so betul tak? Bila kita bekerja, sampai hujung bulan gaji, kita kerja 30 hari ni. Kita kerja 30 hari, gaji masuk, benda pertama yang kita buat, kita bayar hutang. Okay. You all kena faham di sini. Kena sedar sini. You all bekerja 30 hari. Benda pertama yang you all buat, bila you all dapat gaji, you all bagi orang lain kaya dulu. Betul tak? You all bayar hutang kereta, bagi bank kaya, bagi kedai kereta kaya. You all bayar credit card, bagi credit card, bank kaya. Benda pertama yang you all buat adalah you all bagi orang lain kaya dulu. Kenapa macam tu? Sebab tadi you all sendiri cakap bayar hutang, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Nampak tak? So kita kerja kuat ni 30 hari, siang, malam, pagi, petang, buat itu, ini. Benda pertama yang kita buat bila kita dapat gaji, kita bagi orang lain kaya dulu. Okay, sebab itulah kita kena fix our financial. Macam mana duit kita ni kita salurkan. Macam mana kita uruskan duit kita ni. Okay. Alright, contoh. Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh di mana kita boleh uruskan gaji bulanan kita. Alright, kalau kita tengok kat sini, bila gaji tu masuk, dia agihkan ke 8 bahagian. Okay, ke 8 bahagian. Yang pertama, dia masukkan ke 10% dia income ke long term investment. Okay, boleh bagi saya tak apa itu long term investment? Apa contoh-contoh long term investment?
Siapa-siapa volunteer nak unmute boleh cakap long term investment apa? Emas. TWSP. KWS Komutanla kimi istiyorsan çağır. Tutuklunun yakınları onlar. Görmeye hakları var. Akhir Mustaqim dulu Mustaqim. Okey, terima kasih Mustaqim. Okey, yang lain apa tu long term investment? ASB. ASB contohnya. Lagi? Unit trust. Unit trust. Unit trust mana? Emas. Emas. Apa tu? Prudential Retirement Scheme ada, PRS ada. Long term lah. Long term ni maksudnya kita guna kemungkinan masa kita pencen nantilah. Maknanya return dia lambat lagi. Mungkin 20, 30 tahun, mungkin 40 tahun akan datang. Betul tak? Long term investment. Alright. 10% lagi kita pergi ke short term investment. Apa itu short term investment? Siapa boleh bantu saya in term of short term investment? Tak tahu? Short term investment ni macam-macam boleh. Okay, short term investment ni contohnya setengah orang, depends on orang masing-masing sebab ni contoh. Setengah orang dia suka beli jual rumah, dia beli rumah 5 tahun dia jual. Short term lah. Long term tadi 30 tahun, 40 tahun, betul tak? 20 tahun. Short term ni mungkin dia beli rumah tu siap dia jual. Lepas tu dia beli rumah lagi siap jual. Ikut dia. Short term investment. Ataupun dia boleh short term investment ni dia dump in duit dia 200,000 dekat contohnya tabung haji. Dia tabung haji 200,000. Lepas 2-3 tahun ada dividen, buat keluar duit dia tu. Contoh, dia dapat dividen sikit-sikit. Short term investment, janji ada dividen sikit, dia okey dah. Nampak short term investment. Nombor 3, kecemasan. Betul? Kecemasan di mana kita boleh tak tahu apa akan berlaku, 10% masuk ke kecemasan. Contohnya tengah pergi kerja, tiba-tiba tayar pancit. Kecemasan? Betul tak? So nak kena tukar tayar pula. Tiba-tiba tayar selama ni okey je. Patutnya tukar tayar lagi 50 km, 50,000. Tiba-tiba termasuk paku yang besar, tak boleh nak repair, kena tukar sebiji. Emergency. Kan? Kadang-kadang family nak minta duit ke apa sajalah. Janji itu adalah emergency, kita simpan 10%. Alright. So macam biasa, kita selalu propose dekat klien-klien kita, takaful 10%. So kalau gaji dia RM5,500 sepatutnya pergi ke takaful. Always saya start dengan semua prospek-prospek, semua ejen Prudential pun telah diajar 10% pergi ke takaful. So you all should do the same lah. Semua orang punya management money. So kalau jumpa prospek-prospek pun dia tanya, berapa sepatutnya aku ambil insurans? Sepatutnya 10% daripada gaji. Lepas tu barulah kita nego. Sebab kadang-kadang kita ni kita spend more daripada kita punya apa yang sepatutnya. Sebab tu kebanyakannya orang Malaysia, dia tak boleh mampu nak simpan 10% kat takaful. Sebab apa? Sebab lagi percentage tu pergi ke tempat lain. Okay. 10% lagi pergi ke reward diri. Nampak? Reward diri kena ada. Kan? Sebab apa? Setahun sekali nak pergi bercuti ke, setahun sekali nak beli komputer ke, PS ke, nak beli kereta ke, nak beli something yang you nak reward diri, nak beli headphone baru, nak beli komputer baru, so reward diri sendiri. So 10% kena simpan untuk reward diri. Nampak? 40% lagi adalah keperluan bulanan. Keperluan bulanan ni seperti semua, paling banyaklah percentage dia 40%. Okay, 40%. 40% ni maksudnya minyak, tol, makan minum, Unify, semua benda-benda yang kita spend every day lah. Kebanyakan kita guna every day benda ni. Keperluan bulanan. Okay. 5% lagi adalah untuk pendidikan. Betul? Mungkin untuk education fund anak ke, mungkin ini kebanyakannya ada orang buat, ada orang tak buat. Contohnya kalau tak ada anak, tak payahlah pendidikan. 5% nanti dia boleh top up kat tempat lain. Okay, ini selalunya kita buat simpanan lah untuk pendidikan masa depan. Dan 5% lagi kita akan sedekah. Betul tak? Tadi masa saya tanya bila gaji dapat buat apa, semua sebut hutang. Tapi tak ada siapa pun sebut sedekah. Sedih saya. Patutnya kita umat Islam, kita sebut sedekah dulu. Saya ada sebut. Saya sebut ada. Okay, hari Senin. Okay, terima kasih. Senin sebut. Alright, buat tak? Alah, buatlah tu, betul lah. Okay. Alright, so kita kena sedekah. So kalau kita campur semua ni 100%, betul tak? Tapi kebanyakan kita, pendidikan tak buat. Sedekah tu pun mungkin 2.5%. Sebabkan apa tu? Zakat
zakat kerja kan, zakat. Setiap bulan 2.5 je. So zakat, reward diri kebanyakannya lebih. Setiap bulan nak Starbucks. Setiap bulan nak makan itu bulan ni, setiap bulan nak tu. Kecemasan langsung tak simpan. Langsung tak simpan. Sebab apa? Bila berlaku emergency, takaful tak bayar. Senangnya bila jumpa prospek tu tanya dia. Dia kata okey aku boleh bayar RM200. Saya nak tahu dia punya financial, saya tanya dia. Okey, let's see lah semalam tayar kau pancit. Hari ni boleh bayar takaful tak? Dia akan cakap tak boleh lah bro. Duit nak bayar nak pakai untuk tayar, nampak? So basically financial dia tak stable. Dia kena tarik duit daripada satu tabung ni untuk tampung dia punya emergency. Nampak? Dia tak ada emergency fund. Alright, short term investment, long term investment penting juga. Sebab apa? Sebab kita nak grow. Kalau you tak buat short term ataupun long term punya investment, you akan kerja pagi, siang, malam macam tu je, 30 tahun, 40 tahun, duit dalam akaun langsung tak ada. Habis. Kalau kita bekerja dengan company, kita ada EPF, kita ada apa lagi tu? EPF dengan KWSP lah, kita ada yang tu kan untuk kita punya pencen, at least something ada. Tapi bila kita berbisnes sendiri ataupun buat bisnes sendiri, tak ada lah EPF dan KWSP. Tapi bestnya kat Prudential ni kita ada RGB. Itu kita punya long term investment juga, RGB contoh. Kita punya retirement. Okay, so kita kena pandai educate prospek-prospek macam mana nak financial, dia punya financially kena cantik, kena teratur. Kena tahu mana nak bahagi-bahagi tu. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa prospek, contohnya dia baru lepas grad, dia baru kerja. Dia baru kerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia buat apa? Beli kereta. Dia beli kereta. Betul? Beli King of Road. Kan? 3 bulan pertama, dapat slip, terus apply kereta. Sebab mak tanya, Dek, dah 3 bulan ni kereta tak nak keluar ke? Nampak? Ya banyak nanti keluar kereta. Nampak? Mak tu tanya, mak cocok sikit, dia goyang, dia keluar kereta. Lepas 2-3 bulan, 4 bulan, kau tak nak beli rumah ke? Dia pun beli rumah pula. Betul tak? Dia tak sempat menyimpan, dia tak sempat beli apa, dia tak sempat buat apa-apa pun dengan duit, hutang dah bertambah. Gaji masuk 3,000, 1,000 dah pergi ke kereta, 1,000 lagi dah pergi kat rumah. Mak kata, mak pun nak makan minum, bagilah mak sikit, kena bagi mak RM400, tinggal RM600 untuk makan minum. Lepas seminggu, mak pinjam duit sikit, duit habis lah, habis. Nampak? Sebab dia tak follow, dia tak ada disiplin. Setengah orang dia guna 50, 30, 20. 50, 30, 20 tu maksudnya 50 untuk keperluan bulanan. 30 ni untuk dia investment ke, dia nak buat apa, 20 saving 100%. Saving, 20% saving. 30 ni untuk dia buat apa-apa lah. Dia guna, dia nak beli ke, takaful ke, bayar benda ni. Tapi 50% untuk perbulan. Depends. Ada yang buat 50, 30, 20. Ada juga yang buat 50-50. Itu lagi bagus. 50% dia memang bayar keperluan dia semua everything. 50% lagi dia boleh simpan gaji dia. Oh, bagus. Sebab dia jenis yang tak boros, dia tak enjoy. Dia bukannya orang semua pergi Starbucks dia ditahan. Betul tak? Contohnya kalau dengar sharing apa tu? Pocukang. Tengok macam mana live pocukang masa dia student dulu. Macam dia simpan duit. Bagus. So it depends on you all. So gaji kita macam mana? You all ada buat tak calculation every month? Berapa ringgit actually you keluar? Kena buat benda tu. Kalau you all tak pernah tahu actually berapa bajet makan aku sebulan? Pernah kira tak? Berapa bajet you all actually sebulan berapa? Siapa pernah kira? Sebulan dia makan berapa ringgit? Tak siapa boleh jawab. Siapa tahu? Bulan 6 ni berapa ringgit dia dah habis untuk makan? 300. Berapa? Tak tahu. 300. 300 tak semestinya 300 sebab receipt tu mesti ada sen-sen, ada ringgit-ringgit. So, macam mana nak tahu? Benda yang paling simple adalah actually dia sebulan je. Benda ni sepatutnya you all buat sebulan sahaja. Sebulan tu maksudnya macam mana? Masuk je 1 hari bulan 7, beli buku 555.
Kalau zaman dulu lah, saya guna buku 555 tu. Zaman sekarang kita ada Google Sheet. So apa yang saya buat, habis hari tu, semua receipt saya kumpul, saya tulis. Saya tulis balik, makan banyak ni, parking, ini. Pembelanjaan hari ni saja 1.7, RM35. Contoh. Kalau awak ada buku tu, 555 tu, setiap kali saya belanja anything, saya tulis. So selepas sebulan, actually saya dah tahu dah berapa ringgit actually aku perlu untuk makan. Berapa ringgit aku boleh jimat, dekat mana aku boleh jimat. Oh, patutnya minggu pertama, minggu aku dapat commission, minggu tu saja aku habis RM200 Starbucks. Kalau aku tak minum Starbucks, actually RM200 ni aku boleh jimat. Nampak? Actually you tahu kat situ. Okay? So you tahu, sedekah aku last month RM30 je. Sepatutnya actually aku boleh tambah lagi ni sedekah aku. You all kena calculate setiap duit yang keluar daripada wallet you all. Baru you tahu budgeting macam mana. Kalau kita bekerja, contoh yang paling senang, saya tengok kakak saya. Saya tengok kakak saya masa dia kerja luar. Masa duduk rumah dengan dia kan. Saya tanya dia, macam mana tahu betul? Dia kira lah, okay, gaji masuk banyak ni. So gila gaji masuk, dia akan terus pergi top up Tashengo. Cakap kenapa top up Tashengo banyak sangat? 300. Oh dia kaki lah. Nampak? RM300 sebab pergi banyak ni, balik banyak ni. Kalilah 24 hari. Oh, RM300 akan habis. Oh, baru saya tahu. Nampak? Dia dah buat budgeting dah. So dia top up terus. Bila gaji masuk, dia top up terus Tashengo dia. So kita semua, kita kena buat macam ni juga. Dan macam ni juga kita kena educate kepada prospek-prospek kita. Sebab apa? Bila kita boleh educate prospek-prospek kita in how to manage their money, boleh tak dia spend 10% dekat takaful? Boleh lah. Boleh. Boleh sangat. So kalau kita calculate tu, bila dia kata kan, bro, aku tak ada duit kot, tak mampu lagi lah nak ambil takaful ni. Masa tu lah paling sesuai saya cakap, okay macam ni. Jom kita buat budgeting sama-sama, kita tengok gaji kau pergi mana actually. Okay, gaji kau masuk berapa ringgit? Dia pun cakap, okay. Lepas gaji kau masuk, okay, pergi mana duit kau? Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Calculate dengan dia one by one. Baru dia nampak, okay. So actually kau tinggal banyak ni je. Okay, untuk makan dengan minum, berapa ringgit kau perlukan? Bagi bini berapa ringgit? So actually calculate, okay. Lepas tu kita pun beritahu dia, okay, why not? Gaji kau macam ni, financial kau macam ni, why not start hari ni kau cuba masukkan RM5 sehari dalam tabung, contoh. Okay, hujung bulan, aku datang jumpa kau balik, kita tengok, duit dalam tabung tu sepatutnya ada RM150. RM150 tu kalau let's say kau tak kacau, macam ni, actually budgeting kau jadi lah. Apa yang kau tengah buat semua ni cantik. Kau budget betul-betul. Tapi kalau kau ganggu duit tu, maknanya memang kau lari budget. So dia pun, okay aku cuba. So dia masuk tabung. Hujung bulan kau jumpa dia balik. Tengoklah tabung tu, ada 150. Actually, gaji kau cukup je untuk kau survive. Untuk kau makan, untuk kau bayar hutang, untuk kau bagi isteri, everything semua cukup. Cuma kadang-kadang kita ni je tak pandai nak budget-budget. Tak pandai nak manage duit. So, dia nampak? So dia dapat kumpul RM5 sehari. 150 tu boleh ambil takaful tak? Actually dia boleh je ambil takaful. Nampak? Kita kena educate orang kat sana. Kat luar sana. Bukannya bila cakap aku tak mampu lagi lah nak ambil bro ni. Kau pun okey bang, nanti kau dah mampu kau datang ambil aku. Ada kau jumpa aku ke apa ke, kau pun terus bilang. Tak boleh. You perlukan ilmu untuk educate dia, mengajar dia. Kita bukanlah financial planner yang terbaik. Bukan. Kita wealth planner. Tapi at least kita tahulah sikit-sikit untuk bantu kita close case prospect. Kita bukanlah yang terbaik financial planner yang ada RFP 1 sampai 7, yang ada registered financial planner, bukan paling hebat, bukan. Tapi at least kalau kita tahu basic macam ni pun, kita dapat bantu dia. Dan kita boleh dapatkan dia sebagai klien. Alright? Okay. Lepas tu kita tengok ni, financial planning, income kita. Alright? Tengok belah kiri sekali, bila income masuk, kebanyakan orang akan spend dulu, lepas tu baru dia save. Ini dikirakan sebagai kategori very poor lah. Poor. Memang poor people. Dia akan jadi, bila kategori poor ni maksudnya, dia akan miskin selama-lamanya. Orang macam ni akan miskin selama-lamanya. Dia tak akan kaya. Sebab apa? Dia spend dulu baru dia save. Dia tak akan kaya sampai mati. Okay?
Ada kategori kedua. Dia save, dapat air gaji, dia simpan. Dapat gaji masuk 30,000. Dia simpan dulu 10,000, 20,000 lagi dia save. Dia ada lack. Lack of apa? Cuba jawab, lack of apa ni? Tak tahu. Okay, dia lack sikit. Lack of dia punya fund lah. Dia punya ni lah, simpanan dia tu. Ada lack, still ada dia tak kena lagi. Dia still ada lack of protection. Okay, tengok nombor 3. Bila income dia masuk, dia save and dia invest. Okay, dia save and dia invest. Nampak? Okay, lepas tu dia spend. Okay, dia spend. Dia ni akan jadi orang yang independent. Dia ada problem. Dia ada problem itu apa problem dia? Problem dia adalah 3D. Okay, 3D ni bukannya WWE 3D tu bukan. 3D adalah death, disable and dread diseases. Mana cakap death, disablement and TPD lah. Death, TPD dengan critical illness. Lebih kurang macam itulah 3 ni 3D ni. So dia ada problem. Okay, dia bagus. Dia save, dia invest, tapi nauzubillah dia ni independent. Dia tak ada backup plan. Dia tak ada protection. Bila berlaku 3D ni dekat dia, apa akan berlaku? Habis. Semua investment dia, semua save dia, terpaksa dia keluarkan. Terpaksa dia gunakan semua dia punya save dengan investment yang dia ada tu. Dia tak buat nombor 4. Dia dapat income, dia insure dulu, dia buat takaful dulu. Selepas dia dah ada takaful, baru dia save, baru dia invest, selepas tu baru dia spend. Orang yang macam ni, orang ada freedom. Dia ada freedom. Sebab apa? Sebab kalau 3D datang pun, dia tak kisah. Semua yang ada dalam kotak tu, semua tu akan settle. Insurance yang ke atas tu akan settlekan dia punya save. Insurance tu akan settlekan dia punya investment. Insurance tu akan settlekan semua spending yang dia buat bulan-bulan untuk dia dan family dia. Nampak? Orang yang ada insurance ni, orang yang ada freedom. What is this? This is life insurance lah. Freedom. So, kita kena educate orang sana. Dulu kita cakap, zaman saya memang betul. Jujur, kita cakap apa? Kebanyakannya orang spend and save. Lepas tu saya pun ajar dia, sepatutnya kau save and spend. Tapi dia still lack. Banyak benda tak kena. Lack ni. Still banyak kekurangan. Okay, lepas tu kita ubah, kita save, invest. Still kurang. Sepatutnya kita ada insurance dulu. Lepas tu baru kita save, invest and spend. Baru kita ada freedom. Orang macam ni, orang ada freedom. Tak ada masalah. Dia boleh buat apa saja dalam hidup dia. Dia boleh ada peace of mind. Dia boleh enjoy. Saving dia ada. Investment dia pun ada. Sebab tak guna. You boleh save, invest banyak-banyak. Tapi you tak ada insurance. Nampak? Pentingnya insurance kat atas tu. Alright? Untuk protect you apabila 3D sampai. 3D itu adalah death, disablement dengan dread disease. Kalau term kita, death, TPD dengan critical illness. Nampak? So, penting tak untuk ada insurance dulu, baru save and invest. So, ini yang kita kena sampaikan dekat luar sana. Banyakkan orang dia spend and save. Population Malaysia spend and save. Maybe kita dalam Zoom ni pun ada yang still spend and save. Berapa ramai yang kat sini, insurance dia letak takaful saver, dia letak takaful saver, dia tolak komisen bulan-bulan. Siapa buat kat sini? Saya pernah jumpa satu manager yang takaful saver sahaja 200,000 sebulan. Takaful saver 200,000 sebulan. Bayangkan macam mana dia punya saving. Nampak? Itu takaful saver sahaja tau. Bayangkan macam mana dia buat insurance dia. Lepas tu dia save, lepas tu dia invest. Takaful saver tu ada contributor tak? Ada. Kalau something happen kat dia, takaful saver tu akan di cover tak? Akan. Sebab ada contributor, ada takaful saver contributor. Punyalah dia protect saver dia. Investment dia kan? Dia protect investment dia. Nampak?
pentingnya contributor tu. Pentingnya takaful saver tu. Betapa bagusnya insurance punya plan. Dia boleh protect you apabila 3D sampai. Dah lah takaful saver tu jalan. 200,000 kalau kena CI. Dapat pula insurance punya duit ketika illness 1 million. Padahal every month buat keluar 200,000. Every month buat keluar 200,000 untuk simpan. Untuk belanja. 1 million dah dapat. 3 million dah dapat. Tak ada masalah. So, ini yang kita kena educate kepada prospek-prospek kita dekat luar sana. Betapa pentingnya anda kena menyimpan, kena buat insurance dulu. Baru anda menyimpan, anda invest, lepas tu yang balance baru anda spend. Okay, so be different daripada ejen lain. Bukan setakat mata-mata open saja and then harapkan close. Kalau tak close, nanti you follow up macam tu saja. Tidak. You kena put extra. Okay, kau nak tahu satu benda tak? Cerita ada, kau nak tahu satu benda tak? Okay, bila kau dapat gaji, apa benda pertama kau buat? Saya tanya semua prospek saya dulu benda tu. I don't know you, but I encourage you all to do the same. Tanya lah. Bila gaji kau dapat, benda pertama kau buat apa? Macam korang tadi kot, bayar hutang. So, benda yang sama dia orang cakap kat dulu kat saya juga. So, sama juga, you all pun actually boleh apa? Boleh guna idea-idea ni untuk close case lagi. Educate. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya saya setakat ni? Simple kan? Simple je. A simple apa tu? A simple konsep yang kita boleh guna untuk budgeting kepada prospek-prospek kita. Macam mana kita nak gunakan bajet dia, at the end kita nak dia simpan 10% katakan full. Kalau worst case scenario, kadang-kadang apa yang saya boleh buat, yang you all boleh buat, let's say kalau lepas you dah present semua, dia kata 10% is still big, go half. Cakap dia, boleh tak saya nak, boleh tak kalau kau simpan 5% dengan aku? So kalau gaji dia RM5,000, 10% is already RM500. 5% is RM250. You close 200.5. Okay lah. Kadang-kadang kita sendiri yang suggest. Okay, 10% ni aku rasa besar. Mungkin kau nak guna duit ni tempat lain. Di bang angguk. Why not kau letak dekat takaful 5% je, 200.5. Aku tak ambil 500. 200.5 tu kau boleh buat apa kau nak. 200.5 kau simpan dengan aku, prudential. Okay lah, takaful. Okay lah macam tu bro. Nampak? Kita pandai main nego dengan dia. Kita pandai tarik dia. So you all kena tahu benda-benda ni. Alright, this is orang cakap extra ilmu yang you all boleh guna semasa presentation. Alright. Okay, lepas tu kita ada ni juga pelepasan cukai. Yes, pelepasan cukai. Ini adalah benda-benda yang you boleh extra benefit yang you boleh guna untuk close case lagi banyak. Okay, contohnya pelepasan cukai yang pertama kita ada life insurance. Life insurance ada 3,000 and 4,000 untuk yang carum KWSP lah, 4,000 ni. Alright, life insurance 3,000. Maknanya kalau orang tu dia memang bayar cukai, better why not dia ambil 200.5 punya plan daripada dia bayar cukai, baik dia bayar prudential life coverage 3,000 setahun, boleh dia guna untuk tolak cukai. Nampak? Kalau KWSP dia dah banyak, tak boleh lah. Okay? Education and medical insurance RM3,000 untuk satu nama. Sebab tu setengah prospek dia letak anak pertama nama dia, anak kedua nama wife. Sebab apa? Nak tolak cukai. 3,000 masing-masing. So boleh pergi up to 3,000 tau. Up to 3,000 medical. Medical education macam mana pula? Education ni kalau dia punya policy term, you letak 25 tahun. Bila you letak 25 tahun, sebanyak anak-anak kita letak sampai 70. Tapi kalau you letak 25, you boleh tolak tax untuk education. Kalau medical, selalunya anak-anak semua dah ada medical kan, boleh pergi 3,000 lah. Plan dalam, kalau 2 anak, 180, 150 dah 3,000 lebih. Boleh tolak medical insurance. Alright, SSPN, RM8,000. Nampak? Ini adalah ilmu-ilmu yang you boleh share dengan prospek-prospek untuk dia macam, betul boleh tolak. Kebanyakan ni orang tak tahu tau. Tak tahu macam mana nak tolak tax. Kita sebagai seorang ejen, kita boleh simpan lagi banyak duit. Sebab banyak benda yang kita boleh tolak cukai berbanding daripada orang yang bekerja.
Kita berbisnes ni actually lagi banyak percentage yang kita boleh tolak. PRS, Private Retirement Scheme, RM3,000. So, saya encourage you all buat business kan, Prudential. Okay. Bila you all buat business Prudential ni, you all kena declare tax. Jangan tak declare tax bila ingat income dengan Prudential ni. Okay, kena declare tax. LHDN tahu berapa income you dekat Prudential ni. Dia tahu. Okay, cuma dia tak call you sahaja. So, income yang you dapat dekat Prudential ni, jangan gunakan untuk tambah komitmen. Maksud saya macam ni. Gaji you let's say lah RM5,000. Okay, cun masuk RM5,000. You buat Prudential dah ada RM2,000. Guna RM2,000 beli kereta lah, beli itulah, beli inilah. Padahal sebelum you buat Prudential, you boleh hidup je dengan RM5,000. Tapi sebabkan you buat Prudential, you upgrade you punya lifestyle. Why not bila you dapat RM2,000 tu, you gunakan untuk you punya future. Contohnya, you letaklah dekat PRS, simpanan you. You mungkin you boleh settlekan insurans you punya keluarga. You boleh letak untuk life insurance you. Nampak? Kalau you nak tambahkan komitmen ke apa ke, boleh, tak ada masalah. It's up to you. It's your money. But this is an idea yang you boleh guna untuk diri you sendiri. Why not you guna RM2,000 tu, you simpan je. Simpan je RM2,000 tu. Tapi kan ingat, RM2,000 tu kena tax tau. So, gunakan duit yang ada untuk tolak cukai sebanyak mungkin supaya you tak rugi in the end. Nampak? Perubatan ibu bapa, betul? Tapi saya rasa perubatan ibu bapa ni satu sahaja boleh guna. Adik-beradik. Mana-mana adik-beradik, satu orang je boleh guna, tak salah saya. So, selalunya kita orang macam keluarga saya bagi kakak saya lah. Dia angkat tangan setahun, dia guna, dia boleh claim ni benda ni. Okay? So, satu anak je boleh guna untuk perubatan ni. Okay, so belajar teks ni juga. Macam nak tolak-tolak untuk close case. Sebab ramai yang agent, saya tahu, yang saya believe, bila kita cakap yang pelepasan cukai, ramai yang sign up. Hari tu, contoh saya bagi satu presentation yang saya pernah buat. Last year, saya close 12,000 TPC. Dia dah sembang semua, dia cakap tak nak everything lah. Saya cakap, boleh tolak cukai tau. Okay, ini aku minat. Terus dia cakap, okay, ini aku minat. Terus close RM1,000. Sebaik teks tu datang. Sebaik, kalau tak datang, tak close 12,000 TPC. Sebab dia buat company. Dia ada company, dia nak guna atas nama company. So, teks ni adalah salah satu opener. Salah satu idea di mana you boleh guna untuk senang lagi close case. Semua orang bayar tax yang income 2,500 ke atas, tak salah saya, semua orang bayar tax and declare tax. So gunakanlah benda-benda ni. Untuk anak, SSPN ni untuk anak kan, boleh guna untuk anak. Okay, alright. Very good idea. Okay. Tak banyak pun, sampai sini je kelas ni. Mak, sangkut ni. Hello? Hello. Ya, Coach. Hello. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan daripada anda semua nak tanya saya? Bos, macam ni, coach macam mana ni, nak tanya. Ada apa-apa idea tak? Ada apa-apa nak tanya? Saya boleh jawab. Saya open the floor. So boleh tak kita gunakan bila klien tu dia datang kita, dia tanya macam mana kalau dia tak ada duit, dia tak ada bajet ke apa ke, kita gunakan idea ni untuk kita manage dia punya duit. Kita guna idea ni untuk kita calculate untuk dia. Actually dia boleh ke tak boleh actually. Kadang-kadang orang tu dia cakap aku nak balik bincang dengan bini lah. Padahal actually financial dia tak ready. Kita kena tahu juga deep down inside apa dia punya reason actually. Okay. Alright. So ini idea-idea lah yang boleh membantu anda, you all, untuk menyenangkan lagi untuk anda close case insyaAllah. So kalau saya open untuk soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya saya? Tak ada? So kalau tak ada, itu sahaja kelas saya untuk malam ni. Alright, kalau ada apa-apa boleh tanya. Sekejap. Ada slide lagi. Betul lah, ada slide lagi sebenarnya. Slide tak keluar. Sekejap. Mesti berkilat
Rambut palsu ni bos. Tak keluar tadi. Ya, okay. So tak ada soalan, inilah. So training Wednesday, cantik Mustang ni. Alright. Training Wednesday esok PKP opportunity Wednesday training macam biasa pukul 8 malam. Dijemput semua hadir. Alright, untuk official training Alright, Zoom ID sama saja. Alright. Lepas tu saya nak remind, okay, hari ni okay, ada race ahead. Okay, Prudential Go Beyond Race Ahead Mid-Year Conference. Mid-Year Conference ni. Prudential nak buat Mid-Year Conference, ada kita punya special sharing daripada Meteor Tan. Meteor Tan. Meteor Tan. Dia COT 2021 qualifier. Dah COT dah pun. Court of the table dah pun punya lah power perempuan ni. Prudential Insurance Company Singapore, daripada Singapore. Alright. So dia akan share, main platform speaker dia adalah main platform speaker. Boleh register, go to www.prugobeyondraceahead.com. Okay. 1 Julai registration close. Tu saya dah bagi link tu. Mungkin you boleh ambil gambar ke, you boleh tak boleh klik, ambil gambar je. So pergi ke situ, register dan datanglah ke Prudential Go Beyond Mid-Year Conference ni. Sharing daripada speaker semua sangat powerful. Ini adalah orang-orang yang sangat hebat. So yang you all saya encourage untuk join dan enjoy mid-year review, mid-year conference daripada Prudential ni. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Thank you. Thank you. Alright. Thank you dah. Alright. So register benda tu. Kalau nak tahu balik website tu, boleh tanya mentor masing-masing ataupun introducer masing-masing. Okay? Okay. So kalau tak ada, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di training esok